有了。我教大家，尤其是印尼的朋友哈，我们马来西亚的还有其他地方都知道怎么样打招呼。Oke. Selain Indonesia, pihak Malaysia mereka ngerti bagaimana salamnya Swiss. Nanti kita akan diajarkan bagaimana salamnya Swiss. 我问大家，大家好的时候啊，就是你们应该回我说好，非常好。Waktu Profesor mengajarkan menanya kepada apa kabar atau Taja how, apa kabar kita akan bilang how gitu ya. Kita bilang how, oke. 还有非常好啊。How disambung dengan 非常好, maksudnya adalah bagus dan sangat luar biasa ya. Bagus dan lebih bagus intinya. 但是你不可以讲印尼话。Tapi nggak boleh ngomong bahasa Indonesia. 你要讲好。好。OK， 好啊，可以吗？好。非常好，可以吗？非常好。可以啊。然后 yes 哈。Yes， lalu yes 是这样哈。好，非常好 ，yes gitu ya。好，开始啊，大家好。好，非常好。Yes， 哇，很有能量。好，今天呢，我叫他站我远一点，因为他太高了。Oke ya, Prof bilang jarakin dikit ya, karena orang gede biasanya memberikan hawa yang panas nanti ya. 我站太靠近，被他吃掉了。Dia takut nanti hangus di sebelahnya saya, Pak sekalian ya. 好，今天呢，我要跟大家分享我们 Total Swiss 在这个30-40年里面，我们的核心的一个竞争力。Oke, pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana kinerja dari Total Swiss selama 30-40 tahun tersebut bisa mendapatkan satu hasil yang begitu luar biasa. 我们都在卖很多东西来换钱。Kita setiap hari menjual berbagai macam barang untuk menghasilkan uang. 但是你知道这个世界最好卖，而且钱你可以自己出价钱的是什么东西吗？ Tahu nggak kita bawa barang apa yang paling gampang dijual di dunia ini dan Anda bisa menentukan harganya? 答案是卖自己， yaitu menjual diri sendiri. Ya. OK， 价钱你可以自己开，对不对？ Ya, harga Anda bisa tentukan sendiri berapa harga Anda, berapa nilai Anda sebenarnya bagi Anda sendiri. 但是你要先把自己的价值提高。 Tapi sebelumnya Anda harus menaikkan nilai diri Anda dulu sebelum Anda menjual diri Anda mendapatkan satu nilai yang bagus. 你才可以卖到比较好的价钱。 Maka Anda akan menjual harga Anda setinggi langit pun Anda ada yang membelinya. 其实做multi-level marketing 呢，都是在卖自己。 Kita dalam menjalankan bisnis multi level marketing adalah kita terlebih dahulu sebelum kenal perusahaan kita menjual diri kita sendiri. Intinya adalah orang akan percaya karena diri kita sendiri dulu. Benar Pak sekalian? Am I right? Yeah. 所以你的顾客或者你的朋友、你的亲人是先相信你，才相信你的产品的。 Maka seluruh teman kenalan Anda harus percaya Anda dulu, baru dia akan percaya produk dan percaya dengan perusahaan. 当你自己是一个病态的样子，你卖保健品、卖健康食品给人家，没有人会相信的。 Kalau Anda sering sakit-sakitan, tapi Anda menjual produk kesehatan, apakah ada yang percaya kepada Bapak sekalian? Tentu tidak. 所以第一件事，先把自己的健康搞起来。 Maka yang paling penting dalam memasarkan produk kesehatan adalah Anda harus sehat terlebih dahulu. Benar Bapak sekalian? 好，我现在跟大家调查一下哈，看哪一个人是比我年纪大，哪一个人是比我年纪 Oke, 轻。 sekarang kita akan melihat siapakah di antara hadirin sekalian yang umurnya lebih tua daripada Profesor Wang. 好，超过70岁的请举手。 Yang lebih dari 70 tahun silakan angkat tangan. 很显然，印尼的伙伴比较少。 Oke, ya. Orang Indonesia lebih dikit ya dibanding yang sana. Oke. 马来西亚、新加坡的比较多，对。 Oke. 好，很多跟着Total Swiss已经超过10年的哈，以前跟我们在一起的时候，其实是不太值钱的。 Ya, yang udah ikut Total Swiss selama lebih dari 10 tahun tuh pada awalnya mereka hadir dengan banyak sekali masalah penyakit di tubuh mereka. 因为身体不太健康的。 Karena mereka sering sakit-sakitan. 我看到我们的 CP 看到这个Doris 以前
都跟现在不一样。 Ya, beliau lihat tamu-tamu mereka yang ada di sisi kanan kita, dulunya mungkin hadir dalam saking begitu belasan tahun ini, sekarang makin hari makin muda, makin cantik dan makin segar. Berikan satu aplaus yang luar biasa. 有人是根本没有办法坐飞机的， Ya, ada berapa yang pertama kali join di Total Swiss mereka tidak bisa naik pesawat. 有人是一天到晚说啊，今天的讲座我不能去，因为身体不好。 Banyak sekali nggak bisa hadir di acara seminar Profesor Huang karena hari ini dia sakit, pegal linu dan segala macam penyakit timbul di dia sendiri. 现在他们在新加坡，我说你们不要过来了，太远了。 Nah, sekarang begitu acara di Malaysia, mereka bilang dengan member yang ada di Singapura, udah terlalu jauh, kalian nggak usah datang ke Kuala Lumpur. 他们都自己跑过来。 Mereka justru terbalik, sendiri datang sini ingin melihat seminar dari Pak Profesor Huang tersebut. Berikan satu aplaus yang luar biasa atas semangat mereka semua. 好，所以刚才我讲最好卖，而且可以自己出价的是自己。 Maka seperti tadi saya katakan bahwa yang paling gampang dijual adalah diri sendiri karena kita bisa menentukan harga sesuai dengan yang kita mau. 但是这个自己一定是一个可以自理生活、可以自由跑动，是一个健康的自己。 Makanya dari itu untuk meningkatkan diri kita, kita harus pastikan Anda bisa mandiri, bisa mandi sendiri, bisa makan sendiri, bisa aktivitas sendiri, ya semua bisa sendiri, maka Anda baru bisa berdikari dan Anda bisa mendapatkan satu nilai kesehatan yang lebih sempurna. 所以最好卖，而且每一个人都要买的，叫做健康。 Ya, yang paling gampang dijual dan setiap orang mau membelinya, berapapun harganya itu adalah kesehatan. 但是健康也最难卖，因为讲不清楚。 Dan kesehatan itu justru juga yang paling susah dijual. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menjelaskan secara lebih detail. 我问你们全部的人，健康是什么？一定会得到多不一样的解 Kalau 答。 hari ini saya menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, apa sih artinya kesehatan? Pasti kita mendapatkan ratusan ribuan terjemahan atas kesehatan tersebut. 有人会告诉我他的血压很好、很稳定，叫做健康。 Ada orang mengatakan bahwa tekanan darah saya bagus, itu udah namanya saya sehat. 有人说我没有三高，所以我是健康的。 Ada yang katakan bahwa saya tidak ada kolesterol dan tidak ada trigliserid segala macam, maka saya adalah sehat. 我今天要告诉大家，那个健康的其实比这些还要简单的知道。 Sebenarnya kesehatan itu adalah sangat-sangat simpel sekali dan hari ini kita akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. 就是你的体温是不是36.5度，这个非常重要。 Yang paling penting adalah Anda harus mempertahankan suhu badan Anda 36,5 derajat Celcius. Itu adalah yang paling penting pertama di dalam kesehatan Anda. 各位常常量血压的很多人， Ya, banyak orang mungkin setiap pagi bangun dia akan ukur tekanan darah dia. 但是很少人注意自己的体温。 Tapi jarang sekali orang bangun pagi untuk tes bagaimana suhu badan dia. 但是这个体温对一个人啊非常的重要。 Padahal suhu badan itu buat seseorang itu sangat penting sekali. 这个人类学家知道人有2个很重要的特性。 Bagaimana sejak ilmiah kita tahu bahwa manusia mempunyai dua hal yang sangat penting sekali. 我讲一个故事给大家听啊。 Oke, saya berikan satu perumpamaan, satu cerita kepada Bapak sekalian. 以前有一个猎人看到一个狼人，那个是又像狼又像人的人。 Oke, ya. Ada seorang pemburu, ya suatu hari masuk hutan dan melihat seorang serigala, separuh manusia, separuh serigala, kira-kira begitu. 那个样子像人，但是他头发很长，身体长满了毛，他 Orang itu 不是 dilihat 跟着 seperti 人走。 manusia, tapi kenapa dia merangkak seperti hewan, seperti serigala, rambutnya panjang, badannya berbulu. 他是跟着一只狼的母亲一直在跑。 Dan orang tersebut mempunyai bentuk yang agak mirip serigala dan lari persis seperti serigala. Kenapa? Karena dia mengikuti mama serigala dan lari sepanjang hutan. 那个猎人在打猎的时候看到，哎，这个看起来明明跟狼不一样，但是为什么他是跟着一个狼的 Dan 母亲 pemburu 在 itu 跑？ melihat ini benar-benar cuma itu nggak mirip sama serigala. Kenapa dia larinya bisa sekencang serigala? 他看起来明明是2只脚在跑的。 Dan dia lihat yang lari serigala lari dengan 4 kaki, tapi dia lari dengan 2 kaki. Jadi mungkin ini nggak mungkin serigala, tapi kenapa bisa sekencang itu dia larinya? 但是那个狼看到一条河的时候，那个河差不多有3到4公尺的长的宽度。
Tapi begitu serigala lari-lari sampai ke tepi sungai, dia melihat lebar sungai sekitar 3 sampai 4 meter. 那个狼当然没问题，嗖就跳过去了。 Dan sangat gampang serigala itu akan loncat melewati sungai tersebut. 但是后面这个看起来又像狼又像人的，它也能够跳过去。 Dan luar biasa, di belakang itu yang lari dengan 2 kaki, yang mirip dengan serigala itu pun bisa meloncat melewati sungai tersebut dengan sangat gampang sekali seperti ibu serigala tadi. 这个猎人一想，哇，如果这个是人的话，我把它收起来去打奥运的那个跳远啊，一定得冠军。 Ya, pemburu itu berpikir, seandainya ini adalah orang, manusia yang beneran, gua tangkap dia dan gua akan bawa dia untuk loncat jauh di Olimpiade, pasti dia juara 1. 因为那个是3米多，快4米了 Karena 嘞。 ini 3-4 meter, Bapak sekalian, itu bisa menjadi rekor dunia. 好，他们想办法用麻醉枪把它麻醉了。 Jadi si pemburu itu berpikir, bagaimana gua pakai obat bius supaya gua tembak dan dia akan pingsan. 把它抓回来看看，这个到底是狼还是人？ Gua akan tangkap dia untuk melihat apakah dia manusia atau dia lah serigala. 找来人类学家说：“来，你是人类学家，你来帮我看看这个是到底是人还是狼？外表看起来是 Setelah 人。 tertangkap, beliau akan membawa itu ahli manusia. Manusia ada ahlinya, Bapak sekalian ya. Lihat, ini Anda lihat, ini buron saya itu manusia atau serigala. 这个人类学家讲的很简单，人有2个最重要的特性，跟其他的动物都不一样的。 Maka si ahli manusia ini mengatakan bahwa manusia mempunyai 2 poin yang sangat penting yang berbeda dengan binatang ataupun hewan. 如果是狼的话，它的体温应该是39度； Kalau seandainya dia adalah serigala, maka suhu badan tersebut adalah 39 derajat Celcius. 如果是人的话，应该36度半 Kalau。dia adalah manusia, dia adalah 36,5 derajat Celcius. 结果一量36度半， Begitu dites, ternyata 36,5 derajat. 还不能确定。 Dan masih belum yakin. 如果是狼，打开它的嘴巴看它的牙齿， Dan begitu dia ada serigala, buka mulutnya, akan lihat taringnya. 全部是尖的。 Semuanya adalah tajam-tajam. 但是人只有4只是尖的， Kalau manusia hanya 4 yang 其他 taringnya. 是平的， Yang lainnya adalah datar. 所以确定这是人。 Akhirnya begitu buka mulutnya, dan dia confirm ahli tersebut bahwa ini adalah manusia. 他可能一出生的时候就父母亲都不在，就被狼母把他带在身边，把他养大。 Mungkin dia adalah sejenis Tarzan, Bapak sekalian. Begitu dia lahir, dia terlempar ke hutan, hilang, dan dia dibesarkan oleh orang ibu serigala. 所以各位，你开口看看你的牙齿，如果全部是尖的，你一定不是人。 Maka Bapak sekalian, mari kita lihat kalau kiri kanannya, kalau ada yang semuanya adalah tajam, apa sih dia bukan manusia di samping Anda? 但是如果你只是边角4个是尖尖的，看起来很可爱、很可爱的样子，一定 Kalau 是 ada 人。 buka mulut hanya 4 taring doang, bermana kita semua ini manusia, Bapak sekalian ya. 那人为什么是4个尖牙，其他还有20个是平的牙齿？ Kenapa manusia harus mempunyai 4 taring dan sisanya adalah gigi yang datar? 这个其实注定我们的饮食是跟牙齿有关系的。 Itu memberikan bahwa pola makan kita sangat berpengaruh dengan bentuk daripada gigi kita ini. 所以人是有24个牙齿啊，其实是4个是尖的，24/4是尖的。 Oke, jadi manusia mempunyai 24 gigi ya, yang dibagi 4 giginya, manusia mempunyai 4 gigi taring dan 24 gigi adalah yang datar. 那另外的20个牙齿是平的， Ya, jadi 20 bagi 24 gigi ini adalah datar. 尖的牙齿是用来吃肉的， Ya, gigi taring kita gunakan untuk makan daging. 平的牙齿是用来吃草的。 Lalu gigi datar kita gunakan untuk makan rumput atau sayur lah lebih bagus ya. Kalau makan rumput ngeri. 也就是吃菜的 Ya, jadi makan rumput kita ya sekalian ya. 啊。好，所以就是说，我们的饮食里面应该包含1/6的肉，然后5/6的。 Jadi dengan struktur gigi kita, kita harusnya 1/6 dari para pola makan kita adalah daging dan 5/6 kita adalah sayur. Saya nanya Bapak sekalian, apakah kita makan sayur atau daging sesuai dengan di depan? 好，那并不表示说我们要吃比较多的蔬菜进去。 Ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya kita harus makan lebih banyak sayur dibanding dengan daging, kecuali saya.
它的意思其实是你要吃这么多的量，因为里面的 mineral、里面的 vitamin 它含量很少，所以你要吃多量才能够得到你要的量。Ya, maksud di sini adalah bukan Anda harus kenyang dengan sayur, tapi mineral-mineral yang terkandung di dalam sayur itu sangat sedikit, maka kita harus makan dalam kuantiti yang banyak supaya bisa mendapatkan dosis yang tepat yang dibutuhkan oleh setiap sel tubuh kita ini. OK， 当然有人说，你看看我吃素是对的。Nah, ada orang mengatakan kalau gitu saya vegetarian adalah benar. Mistro sama Pak Congi langsung senyum dia. OK， 好，是又对啊。又不一定对。Iya, kalau gitu vegetarian apa benar, benar dan tidak benar ya. 因为我们要的其实不是这些 raw material， 我们要的是这些 raw material 分解出来的里面的真正成分。Sebenarnya yang kita mau bukan raw material atau bahan mentah daripada sayur atau daging tersebut, tapi yang kita mau adalah zat gizi yang tergantung di dalam sayur dan daging tersebut. 好，今天呢，这个不是我们的重点。Ya, jadi hari ini bukan ini tujuan utama kita. Jadi kita nggak bahas vegetarian dan non vegetarian ataupun gigi tajam ataupun gigi taring ya. 不然我等一下会跟他豆两个吵起来，因为他吃素，我没有吃素。Wah, kalau gitu nanti beliau profesor akan bilang bingung sama dengan Dato' Ho ya. Dia vegetarian, beliau daging tarian. Ternyata sama kita ya. 所以现在我在台上，我讲的对。Karena Profesor Wang adalah di sini, maka dia ngomong daging tarian yang banyak itu adalah benar. Ya, kalau Misro di depan ya Misro bilang vegetarian lebih benar gitu ya. Tergantung. 下一次换你在台上，我在底下，我听你的。Lain kali Misro yang di depan yang ngomong vegetarian, nah kita bilang vegetarian benar. Jadi tergantung siapa yang pegang mic Bapak sekalian ya. Atau tergantung siapa yang pegang translator Bapak sekalian. 好，现在我们今天最重要的重点要来告诉大家什么是健康。Ya, paling penting diutama pada siang hari ini kita akan mengajarkan Bapak Ibu sekalian apa sih sebenarnya istilah kata sehat ini. 我刚才告诉大家说，人的体温是36.5度，这个是注定的。 Tadi saya katakan bahwa suhu manusia adalah 36,5 derajat Celcius, itu adalah dari alatnya seperti seminar rupa. Tidak ada siapapun yang bisa merubahnya. 但是非常巧，这个一年也是刚好365天。 Dan luar biasanya dalam satu tahun juga 365 hari Bapak sekalian. 所以过去的一年，如果有360天，你是36.5度，但是有5天你是37.5度。 Kalau seandainya di dalam satu tahun ini 360 hari adalah 36,5 derajat Celcius dan sisa 5 harinya adalah 37 derajat Celcius. 那我就可以告诉你说，你360天是健康的，但是有5天。 Boleh dikatakan bahwa selama 360 hari Anda adalah sehat dan ada 5 hari Anda yang kurang sehat. 有5天你是不健康的。 Ya, 5 hari Anda kurang sehat Bapak sekalian. 你最少是发烧， Ya, setidaknya Anda akan demam, 也许是感冒， mungkin akan ya demam juga istilahnya. 也许 flu ya. 也许有其他的原因，但是你身体这不是36.5度。 Ya, pokoknya ada berbagai macam gejala yang tidak bisa membuat Anda 36,5 derajat ataupun contohnya melamar lihat calon mertua ya, mungkin Anda keringatan juga suhu naik ya sekalian ya, beda juga ya. 为什么我讲一点点，他讲那么多？ Kenapa dia ngomongnya dikit, gua ngomongnya banyak sekalian ya, wah kacau gua. Wah, kayaknya nanti malam nggak dibayar duren ini kelihatannya. 所以有一些我听不懂啊，有一些他护舌。Oke, saya lagi. Oke, beri satu plus dong tuh, Faisal. 好，你们生活在新加坡、马来西亚，甚至于我们今天有越南的伙伴来了。 Kalian hidup di Singapura, Malaysia, dan juga ada dari Vietnam hadir pada hari ini. 尤其你们生活在印尼， Terutama kita yang hidup di Indonesia. 36.5度对你来讲很简单， 36,5 derajat itu bagi kita adalah sangat gampang sekali. 跟天气差不多。 Sangat dengan cuaca yang setiap hari itu hampir mirip-mirip lah. 但是你知道现在的澳洲、现在的纽西兰是冬天很冷呢。 Tapi tahukah Anda hari ini Sydney sama New Zealand itu adalah winter, jadi sangat dingin sekali. 再过几个月，在欧洲那个地方也会到0度呢。
Lalu di Eropa berapa bulan lagi dia juga akan mencapai kondisi minus. 请问那个时候人的温度、人的体温是几度？ Maka saya tanya Bapak sekalian, pada saat tersebut di winter, berapakah suhu badan manusia? 还是36.5度，对 Ya 不对？ benar, tetap 36,5 derajat Celcius. 所以外面跟自己里面是不受影响的。 Jadi cuaca di luar tidak akan efek dengan suhu yang ada di dalam badan Anda. 你说那能不能维持你的体温是36.5度？ Jadi bagaimana pikirnya untuk mempertahankan selalu kondisi suhu kita adalah 36,5 derajat Celcius? 不可能， Nah, tidak mungkin kalau 因为 tanpa sesuatu. 我们可能用的方法是穿毛衣穿多一点的衣服，让自己维持36.5度。 Ya, kalau di daerah winter untuk mempertahankan suhu tersebut, Bapak Ibu sekalian pasti harus beli mantel ya di winter, pakai mantel, pakai baju yang tebal, ya pakai apa segala macam untuk membalut tubuh Anda supaya kelihatan seperti bola salju kali ya, Bapak sekalian ya. Boneka salju kali ya. 但是那些毛衣、那些衣服放在那边，如果不放在你的身体上面，放在旁边它也是冷的嘞。 Tapi Bapak sekalian, kalau mantel-mantel Anda yang beli ya di waktu winter, kalau Anda taruh di samping pun, mantel-mantel itu juga akan dingin. 所以温度不是从那些衣服来的， Jadi ingat, yang membutuhkan Anda suhu badannya tetap 36,5 derajat bukan karena mantel tersebut, tapi karena suhu badan Anda yang bisa membuat 36,5 derajat Celcius. 温度是从你的身体发出来的。 Panas tersebut adalah suhu tersebut adalah keluar daripada badan kita. 那些衣服只是把它包起来，让它的温度不要跑出去，不 Jadi 要散掉。 fungsi mantel tersebut hanya membuat supaya suhu badan Anda tetap keep di sepanjang badan Anda, tidak lari keluar. 也就是说，我们身体里面有一个机制是在产生热量。 Dengan kata lain bahwa di dalam tubuh manusia mempunyai satu mesin otomatis yang bisa memproduksi, memanaskan tubuh kita untuk mempertahankan 36,5 derajat Celcius. 产生热量有很多方法， Ya, untuk mempertahankan suhu badan tersebut ada banyak sekali cara. 其中有一个我们最熟悉的方法叫做燃烧。 Salah satu paling gampang adalah pembakaran. 所以在我们身体里面是在燃烧的。 Jadi suhu badan kita senantiasa sering membakar. Maka terjadi suhu 36,5 derajat Celcius tersebut. 这个燃烧是很微妙的， Ya, pembakaran tersebut itu sangat-sangat luar biasa sekali karena tidak perlu kita kontrol. 是在我们身体这些很多机制合在一起，所以它燃烧到36.5度以后，它就自动的会熄火关掉。 Dan luar biasanya ada semua gizi-gizi makanan segala macam mineral yang ada di tubuh kita ini membuat kita terjadi pembakaran sampai dia membakar mencapai 36,5 derajat Celcius, dia otomatis akan shutdown dan berhenti di situ. Tidak akan bakar terus Bapak sekalian, kalau enggak kita hangus semua Bapak sekalian. 然后，当你的体温又慢慢下来的时候，它又烧起来了。 Kalau begitu tubuh Anda akan turun sedikit suhunya, maka dia akan bakar lagi untuk menaikkan suhu supaya mencapai 36,5 derajat. Itulah miracle di dalam tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan yang begitu luar biasa. 这个很像我们家里的 aircon， 我们把它设定一个温度，所以它是一个降下来，它就动起来，然后等一下又不够冷了，它又动了，自动的。 Ya, ini seperti setting aircon di dalam rumah kita. Ya, kita ada setting berapa 22 derajat. Nanti kalau dia panas sedikit dia otomatis naik lagi. Nanti dia turun lagi panas dia naik lagi otomatis. Tubuh kita seperti semikian rupa. 我们身体的调控比那个 aircon 的还要精准。 Iya, mesin style di tubuh kita itu mempertahankan suhu badan kita ini lebih canggih dan lebih akurat dibanding dengan remote-nya, kontrolnya AC. 所以一直可以保持我们身体在36.5度，从你出生一直到你死掉，这么漫长的时间都给你调控得很好。 Maka luar biasa sekali mesin di dalam tubuh kita ini sejak Anda hari pertama lahir di dunia ini sampai Anda meninggalkan dunia ini, dia selalu kontrol Anda di 36,5 derajat Celcius tanpa harus Anda apa-apakan. 所以当一个人死亡的时候，你摸他的尸体是冷的， Jadi seseorang kalau udah meninggal, Anda pegang badannya, dia akan mendingin. 但是它不是从36.5度突然间变冷， Dia bukan dari 36,5 langsung menjadi 0, kecuali jadi dingin. 它是慢慢变冷，慢慢变 Ya, dia 变 akan 冷。 turun derajatnya sedikit demi sedikit sampai menjadi dingin.
而且还有一些是变得很热，然后就冷下来。 Ya, kadang-kadang yang udah meninggal dia akan naik suhu badannya dan dia drop secara mendadak juga, Bapak sekalian. 但是有一种病，我等一下会告诉大家，它就一直冷，一直冷，一直冷。 Nah, ada sejenis penyakit kalau orang menderita penyakit tersebut dia akan makin dingin, makin dingin, makin dingin, makin dingin sampai terakhir nafas terakhir dia. 但是它不是叫做渐冻人。 Tapi dia bukan dinyatakan seperti manusia mesin atau segalanya. 我等一下会告诉大家，那是一个什么样的病。 Lalu kita akan kabarkan kepada Bapak sekalian sebenarnya penyakit apa yang membuat manusia akan sejak dingin, akhirnya meninggalkan dunia ini. 我们先来讲产生热量的那个方式叫燃烧。 Ya, kita akan membahas dulu bagaimana untuk mempertahankan suhu badan kita namanya pembakaran. 所以燃烧的理论呢，在我们身体里面呢是非常精准的。 Sistem pembakaran tubuh kita itu sangat tepat dan akurat sekali. 所以燃烧第一个，我们都知道它需要燃料。 Gimana kita ketahui untuk mempertahankan pembakaran kita harus butuh bahan bakarnya sendiri. Fuel， Ataupun yang kita namanya minyak kalau untuk bensin. 燃料是什么？我们身体所需要的燃料是什么？ Jadi apakah bahan bakar yang dibutuhkan oleh tubuh kita? 大家都知道一个叫做蛋白质，就是 protein。 Ya. Untuk mempertahankan pembakaran kita, tubuh kita membutuhkan pertama adalah protein. 我们也知道脂肪可以燃烧， Dan kita juga tahu lemak juga bisa terjadi pembakaran. Anda lihat, gua bakar terus dari tadi ya. 所以燃烧脂肪就是减肥。 Ya, kalau membakar lemak itu akan menjadi lebih kurus, nanti gua bisa timbang. Beda. 你需要多一点啊！ Ketahuan juga gua. 所以脂肪是会燃烧的，对吧？ Jadi selain protein, lemak juga bisa gunakan untuk pembakaran tubuh kita ini. 还有一个叫做 carbo， 就是糖，这个 Satu 糖。 lagi adalah karbon ataupun yang kita nama gula, ya. 所以 Karbo atau gula. 当你有了蛋白质，就是有燃料；有了脂肪，有了糖，就是你有燃料了。 Kalau Anda mempunyai protein, Anda mempunyai lemak, Anda mempunyai gula atau karbo, itu adalah bahan bakar yang digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh Anda untuk mencapai 36,5 derajat Celcius sepanjang hidup Anda. 接着你需要点火，它才会烧起来。 Oke, selanjutnya Anda harus punya pemantik baru bisa menyalakan daripada pembakaran tersebut. 你需要点它，点火。 Anda butuh korek api tes, sekali untuk menyalanya. 那到底我们身体里面称为点火材料的是什么？ Jadi di dalam tubuh kita itu yang dinamakan korek api itu apa saja sih? 它叫矿物质 Itu namanya mineral. ，mineral、vitamin 这些东西。 Mineral, vitamin itu adalah seperti pemantik ataupun korek apinya. 这个是在身体里面扮演的很重要的，是点火让它烧起来，还有调控温度，让它不要超过36.5度。 Vitamin dan mineral di tubuh kita ini memegang peranan sangat penting sekali. Karena selain dia berfungsi untuk menyalakan api, dia juga berfungsi mengontrol suhu badan kita otomatis senantiasa di 36,5. Kalau naik dikit dia bisa turunin, kalau dia turun dikit dia bisa naikin. Jadi itu pentingnya vitamin dan mineral. 但是我们的体温是要一直持续是36.5度，而不可以现在36.5度，等一下又熄火，所以它需要有一个让它持续燃烧，叫做 oxygen。 Oke. Dan tubuh kita ini tidak boleh hari ini sekarang membakar 36,5 derajat Celcius, nanti dia mati apinya selama 2-3 menit lalu dia nyala lagi. Jadi untuk mempertahankan kondisi tersebut kita butuh satu namanya oksigen. 这个很简单，如果 oxygen 没有的话，虽然点火了，但是它会熄火。 Kalau seandainya tubuh kita kekurangan oksigen, walaupun mempunyai bahan bakar dan pemantik apinya yang cukup, tapi dia akan mati juga api tersebut, dan itu sangat bahaya sekali. Itulah fungsi oksigen di tubuh kita ini. 我们身体有的矿物质差不多有70到80种矿物质。 Di tubuh kita memerlukan lebih kurang 70 sampai 80 jenis mineral, trace mineral, dan vitamin yang kita butuhkan untuk menjadi pemantik ataupun untuk mengkontrol daripada suhu badan kita ini. 它是一个非常复杂的生物化学的理论。 Ini adalah salah satu ilmu ilmiah, ilmu kesehatan secara ilmiah yang sangat bingung sekali buat kalian. 这些矿物质只要我们有缺，那你就会有毛病。 Seandainya salah satu item saja berkurangan di dalam tubuh Anda, maka Anda akan muncul masalah atau penyakit di tubuh ini.
因为你的毛病会因为熄火而造成。 Penyakit Anda akan disebabkan karena pembangkitnya itu kurang, maka otomatis dia bisa terjadi pemadam apinya padam ya. Apinya padam, jadi padam bukan padam dalam 1-2 jam Bapak sekalian ya, tapi padam berapa detik itu dia juga akan menyebabkan tubuh kita mulai rusak atau memproduksi racun dan segala macam yang akan menimbulkan penyakit. 你又讲了很多了、哦。好，有一个诺贝尔奖得主哈，他在描述这些矿物质哈，描述的非常精准。 Ada seorang ahli ilmiah yang meraih hadiah Nobel mengatakan bahwa bagaimana dia mengkondisikan hal-hal yang tadi dijelaskan di atas ini. 因为从来没有人对矿物质那么了解的。 Tidak ada pun di dunia ini orang mengerti ya mineral dan vitamin sehebat peraih hadiah Nobel tersebut. 他是第一个， Dia adalah orang pertama. 而且他把矿物质跟人的这个身体连在一起。 Dan dia menyatukan trace mineral, vitamin ini menyatu dengan manusia secara selaras. 他不是医生，他不是医学博士，他是化学家。 Dia bukan seorang dokter ya, dan juga dia adalah ahli biokimia. 但是他潜心去研究这个矿物质在人体里面到底做什么作用。 Tapi dia meriset apakah fungsi vitamin mineral di dalam tubuh kita ini. 所以他发表了一个文章以后，震惊全世界。 Maka dia mengeluarkan satu statement yang telah menghebohkan dunia persilatan. Bukan persilatan ya, dunia kedokteran Bapak sekalian ya. 他说人啊对矿物质的重要性是没有办法理解的。 Dia mengatakan bahwa kebutuhan mineral dan vitamin di tubuh kita ini tidak gampang dimengerti oleh manusia biasa. 但是你只要缺一个，你就会得一种病。 Tapi kalau seandainya ada kekurangan satu jenis mineral dan vitamin, Anda akan menyebabkan tambah satu jenis penyakit. 所以你缺钙，你的骨头就不好； Kalau Anda kekurangan kalsium, maka tulang Anda akan rapuh. 你缺了碘，你就走甲状腺。 Oke, kalau Anda kurang iodin, ya, iodin, ya, Anda cuma akan muncul satu penyakit lagi. OK， 好，你如果缺铁，你就会贫血。 Kalau Anda kekurangan zat besi, maka Anda akan anemia. 你如果缺硒，你就会掉头发。 Kalau Anda kekurangan zinc, maka Anda akan botak. Gua bisa lihat banyak lu di sini. 所以缺一个会得一种病啊，如果你缺2个，就得3种病。 Kalau kekurangan satu mineral, Anda kena satu penyakit. Kalau Anda kekurangan 2 mineral, Anda akan kena 3 penyakit. 你缺钠，你的心脏就没有力。 Kalau Anda kekurangan natrium, maka jantung Anda akan kurang kuat atau melemah. 你缺钾，你的肾脏就松掉了，没有力了。 Ya, kalau Anda kekurangan mineral lain lagi, ya, organ-organ tubuh Anda lain juga akan mulai melemah seperti ginjal dan segala macamnya. 你缺钠又缺钾，你的 EQ 就会很差。 Wah, kalau Anda kekurangan natrium sama juga kekurangan mineral kalium, maka IQ Anda akan sangat rendah sekali. 2个都很低的话，你有忧郁症。 Kalau natrium dan kalium Anda sangat-sangat rendah sekali, bermakna Anda gampang sekali depresi. 所以他得到诺贝尔奖。 Maka si peraih Nobel tersebut, dia bisa meriset secara begitu detail, akhirnya dia mendapatkan hadiah Nobel. 而且他这个理论影响到全人类的健康，差不多有10年的时间。 Gara-gara statement beliau tersebut telah menghebohkan dunia kedokteran selama 10 tahun zamannya itu. 所以诺贝尔这个委员会呢，发现他这个对人类影响实在太大，所以10年后又颁一次和平奖给他。 Karena luar biasa statement yang beliau keluarkan selama 10 tahun ini, akhirnya 10 tahun berikutnya beliau juga mendapatkan satu hadiah Nobel perdamaian karena riset selama 10 tahun itu telah mendatangkan satu kenyataan dan memberikan manfaat yang luar biasa untuk dunia kedokteran. 这是从开始居里夫人拿到2次诺贝尔奖以后的第2个拿2次诺贝尔奖的人。 Beliau adalah orang kedua yang sekaligus dalam 10 tahun bisa mendapatkan 2 hadiah Nobel di dunia ini. 好，那么我们回来讲，当你的身体缺氧的时候是怎么回事？
Oke, nanti berikut ini kita akan membahas kalau seandainya tubuh kita kekurangan oksigen, apa yang akan terjadi? 我是一个缺氧的专家， Beliau adalah seorang ahli dari kekurangan oksigen. 而且我的缺氧是祖先给我的 DNA 里面是缺铁，而没有办法吸收铁。 Beliau adalah dari segi DNA udah kekurangan zat besi, kekurangan oksigen yang datang dari DNA daripada papa engkong dan turunan dia, leluhur dia. Makanya beliau sekarang jadi ahli tentang oksigen ini. 那个遗传病叫做 thalassemia。 Ya, beliau adalah menderita penyakit thalassemia dari segi DNA sudah diturun dari leluhur beliau. 如果我自己没有改善，应该15年前我就应该再见的。 Seandainya Profesor Ruan tidak mendapatkan satu resep yang begitu luar biasa untuk mengatasi masalah oksigen tersebut, 15 tahun yang lalu beliau sudah tidak ada di dunia ini. Tapi beliau hari ini berdiri di depan dengan sehat walafiat, luar biasa sekali. 因为遗传给我的人，他们都在60几岁的时候过世的。 Karena yang menurunkan penyakit DNA tersebut kepada beliau, yaitu dari kakek beliau, engkong beliau sama buju-buju mereka semua, mereka waktu 60 tahun udah say goodbye semuanya. 但是我现在已经76了。 Beliau hari ini telah mencapai 76 tahun dan dalam kondisi yang begitu sehat luar biasa. 还不要鼓掌，我还想再活25年。 Bukannya begitu, beliau hanya masih ingin hidup lebih dari 20 tahun dengan kondisi yang sehat seperti sekarang ini. OK， 好，因为我们知道那个原理在哪里 Karena 呀、 kita tahu bagaimana cara mempertahankan kita bisa hidup sehat sepanjang masa. 所以我改变了我自己。我刚才讲说，以前我是不值钱的，没人要。现在我改变了自己，比较值钱，所以有人要了。 Ya. Beliau mengatakan bahwa dulu beliau sering sakit-sakitan, jadi beliau tidak ada harganya, ya. Dia tawarkan kepada orang nggak mau. Tapi hari ini begitu beliau menemukan bagaimana cara hidup sehat dengan kondisi beliau ini, beliau telah menaikkan nilai value sendiri. Bahkan hari ini beliau jadi sangat-sangat mahal sekali, Bapak sekalian. Luar biasa bukan, Bapak sekalian? Berikan satu aplaus yang luar biasa untuk Profesor Wang. OK， 你千万不要打瞌睡哦，因为我要跟你今天我站的，你坐的，我们到6点才下班，才下课。Oke, Bapak sekalian jangan ngantuk ya. Karena kita di depan berdiri, Anda duduk, kita sampai jam 6. Bisa, Bapak sekalian? Ya. OK。 好，现在我们来讲，有了氧气，你的全身都在燃烧，你就有足够的热量，让你维持36.5度。 Jadi kita katakan mempunyai oksigen, maka Anda bisa membakar daripada suhu badan Anda dan mempertahankan 36,5 derajat Celcius sepanjang masa. 这是解决了你的生存的问题，就是你活下来的，因为36.5度。 Oke, ini adalah salah satu poin pertama untuk mempertahankan Anda bisa hidup. 但是这个不够，因为你除了活下来，你还要生活，你还要做工，你还要站台上。 Nah, itu bukan cukup hanya untuk hidup, karena manusia harus beraktivitas, Anda harus melakukan kerja setiap hari, Anda juga harus naik panggung, Anda juga harus turun panggung dan segala macamnya. Itu aktivitas ini membutuhkan hal-hal yang lain lagi, bukan hanya sekedar manusia bisa hidup saja. 这个就是燃烧产生的热量以外，还热量多出来变成能量，让你能够工作。 Jadi selain dari hal tersebut, itu adalah membuktikan bahwa Anda mempunyai energi ekstra supaya Anda bisa bekerja setiap hari. 所以你要维持高能量，你的燃烧就不能够只是让你活下来，你还要 energy 可以活得更好。 Jadi kalau hanya dengan oksigen yang pas-pasan saja Anda bisa hidup, tapi kalau untuk Anda bisa bekerja, Anda bisa berkarir, Anda bisa makan durian yang enak, Anda bisa jalan-jalan keliling dunia, Anda harus memberikan effort-effort yang lain juga, Bapak sekalian. 但是我们身体没有哪一个地方是全部在燃烧，然后供应给别人的。 Dan di mana di tubuh kita tidak ada satupun karena kita membakar dan kita bisa berikan pembakaran tersebut kepada orang lain. 我们身体有一个很重要的机制，就是把这些燃料、把这些矿物质、把氧气输送到全身每一个细胞，在细胞上面燃烧。 Oke, yang luar biasa kita di tubuh kita ini adalah dia bisa membuat pembakaran tersebut dan hasil pembakaran yang bagus ini akan disebarkan ke setiap sel-sel tubuh kita supaya setiap sel-sel tubuh kita juga bisa terjadi pembakaran sendiri dan bisa menghidupkan sel itu sendiri. 那个输送系统叫做血液循环。 Nah, di dalam pemberian daripada pembakaran tersebut kita namanya sistem peredaran darah.
所以你是有了原料，但是如果你的输送系统不好的话，还是不能解决你的问题。 Kalau Anda mempunyai bahan bakar yang bagus, tapi Anda tidak mempunyai transportasi yang bagus, yaitu sistem peredaran Anda yang bagus, maka gizi-gizi dan cuma mineral-mineral di tubuh Anda itu juga tidak bisa dikirim kepada setiap organ-organ di tubuh Anda itu. 尤其这个氧气它是有专门的一个配送系统。 Terutama itu oksigen, karena oksigen itu harus mempunyai satu transportasi khusus baru bisa membawakan oksigen disuplai ke setiap sel-sel di tubuh Anda ini. 虽然它也在血管里面，但是它有特别的一部专车在送氧气的。 Walaupun oksigen itu tetap di dalam sistem darah kita ini, tapi dia harus mempunyai kendaraan khusus. Kalau nggak ada kendaraan khusus, maka oksigen tersebut tidak akan bisa disebarkan ke seluruh tubuh Anda ini. 而且这部专车很重，因为氧气很重要，所以这部专车不会兼职的，它只载氧气。 Karena pentingnya oksigen disebarkan ke seluruh tubuh, maka kendaraan khusus itu tidak boleh dinaikin oleh penumpang lain selain oksigen itu sendiri. Jadi itu namanya hak paten untuk spesial membawa oksigen ini. 那一部专车叫做红血球。 Oke, di dalam kendaraan tersebut kita namanya sel darah merah. 所以各位，你在做那一件工作，如果是非常重要，那你是不能兼差的。 Jadi karena sel darah merah mempunyai satu fungsi yang sangat luar biasa membawa oksigen ke seluruh tubuh kita ini, maka dia tidak boleh part time untuk mengangkut yang lain. Dia harus full timer memastikan oksigen itu bisa tersebar ke seluruh tubuh Anda. 现在流行兼差，什么斜杠斜杠斜杠这样的。 Sekarang banyak sekali musim part time sekalian ya. Jadi Grab jadi part time kira-kira gitu. Di dalam oksigen itu tidak ada istilah part time sekalian ya. 那表示你在做的工作是不是很重要的？ Ya, jadi kalau sesuatu yang part time pasti itu pekerjaan yang tidak penting. Tapi yang penting itu adalah full time sekalian ya. Full time itu yang mengatakan bahwa pekerjaan itu sangat penting. OK， 专业在做 Total Swiss 的举手。Oh, yang full time menjalankan bisnis Total Swiss ataupun KK, angkat tangan. 哇 ，OK， 表示你很重视这一个专业的工作。 Jadi mewakili bahwa Anda memang expert dan ahli di dalam menjalankan bisnis ini. OK， 好，那我们来看看这一个燃烧系统，这个燃烧系统是在让我们活下来。 Oke, sistem pembangunan kita ini untuk memastikan kita bisa hidup di dunia ini. 假如某一个细胞它没有了氧气。 Seandainya salah satu organ tubuh kita ini kehilangan oksigen. 它的原因很可能是血液循环的系统堵塞了。 Itu mungkin disebabkan karena sistem peredaran kita itu tidak tersumbat, akhirnya tidak bisa sampai ke organ tersebut. 就突然间有一个红血球跑不过去，那个在那边等着你输送氧气的细胞就没有氧气了。 Jadi oksigen yang dibawa oleh sel darah merah itu mau masuk ke dalam daerah organ tersebut, tahu-tahu tersumbat dan tidak bisa secara sempurna mengantarkan oksigen ke organ tersebut, maka organ tersebut akan kekurangan oksigen. 没有氧气就熄火。 Kalau tidak ada oksigen, maka pembakaran tersebut di organ tersebut akan mati, ya tidak ada apinya. 一熄火，那个细胞先失去能量。 Pada saat tersebut organ tersebut akan kehilangan energi dulu. 那个细胞没有办法工作了。 Organ tersebut tidak akan bisa bekerja lagi. 在第二步，那个细胞没有办法维持36.5度了。 Dan berikutnya adalah dia tidak bisa mempertahankan pembakaran 36,5 derajat Celcius. 那个细胞的温度从36.5变成36度， Maka dia akan turun suhunya menjadi 36 derajat Celcius. 变成35.5， Menjadi 35,5. 变成35， Menjadi 35. 34.5， 34,5. 34， 34. 差不多快死了， Setelah itu hampir matilah dia. 因为变冷了， Karena menjadi dingin. 再下去就一定死的。 Kalau turun lagi satu tingkat, maka organ itu akan mati. OK， 这个就是一个细胞或者一个生物它的死亡必经的路。 Itu adalah salah satu perjalanan sebuah organ menuju ke kematian.
OK， 死亡不管是任何生物的死亡，都因缺氧，都因温度下降而死。 Apapun penyebab seseorang atau seorang organ itu mati, pasti karena kekurangan oksigen. 好，车祸死掉，因为流血流掉了，所以没有红血球可以供氧气。 Contohnya, kalau manusia begitu kena kecelakaan dan darahnya keluar banyak sekali, Anda akan lihat nggak lama kemudian dia meninggal. Dia meninggal kenapa? Karena darahnya keluar, semua oksigen di dalam sel darah merahnya semua keluar, tidak bisa masuk supply ke organ lain, makanya orang itu mati. Karena apa? Karena oksigennya terbawa keluar oleh sel darah merah. 跳楼死掉就是血流了很多，很难救回来，因为红血球都跑掉，没有办法输送 Orang 氧 yang 气。 loncat dari tingkat tinggi, jatuh ke lantai, pluk, hancur, darahnya keluar semuanya, oksigennya mengalir keluar dari darah tersebut, dan dia meninggal bukan karena patah tulang, karena oksigen di dalam tubuh dia keluar bersama darah tersebut. Makanya orang itu juga meninggal. 上吊死掉就是没有办法呼吸，氧气供应不了了，死掉了。 Orang yang gantung diri, dia meninggal. Kenapa? Karena dia nggak bisa bernafas, nggak ada oksigen, dan dia meninggal. Itu pun meninggal karena kekurangan oksigen atau nggak ada oksigen. 溺水死掉不能呼吸，没有氧气。 Orang yang tenggelam di laut, kenapa dia meninggal? Karena tidak ada oksigen di air lautnya, karena dia nggak punya insan, bos kalian ya. Jadi itu pun meninggal kenapa? Karena tidak ada oksigen, makanya dia meninggal. 打仗的时候中了一枪，血流过多死掉， Waktu 缺氧 perang。 kena satu peluru dan keluar darah yang banyak, sama juga oksigen dia keluar dari tubuh dia melalui sel darah merah dan dia pun meninggal juga. 各位，你还可以想到死亡的其他原因吗？ Apakah Bapak sekalian bisa mengatakan penyebab kematian selain dari kekurangan oksigen? 没有了。 Nggak ada. Karena semua kematian di dunia ini karena kekurangan oksigen. 但是各位，我们都说一只毛毛虫都想活命， Kita katakan seekor cacing kecil pun ingin hidup, apalagi manusia. 那我们的细胞每一个细胞都想活下去嘞。 Maka setiap sel tubuh kita juga ingin hidup terus. 你因为血管堵塞，你的红血球没有办法及时把氧气送给它，结果它快死了。 Kalau seandainya sirkuit darah tersumbat dan sel darah merah Anda tidak bisa antar oksigen ke organ tersebut, maka dia pun akan mati. 99.999%都会死的。 9,99% organ tersebut kalau tidak mendapat oksigen dari sistem peredaran darah, maka dia akan meninggal. 但是会有一个0.00001没有死， Mungkin ada 0,001% organ itu tidak mati. 那个没有死的原因，就是因为它的温度降到一个阶段的时候，它没有继续降下去。 Itu disebabkan karena suhu badan dia keturun, organ tersebut turun sampai satu tertentu dan dia tidak akan turun lagi. 因为它找到另一个方法，让它没有温度没有继续下降。 Karena dia menemukan satu cara supaya tanpa oksigen pun dia bisa hidup. 那个方法在1931年有一个博士拿到诺贝尔奖的时候，他已经讲了那一句话。 Ya. Itu kena dia dapat apa? Karena di 1931 ada seorang ahli ilmuwan mendapatkan hadiah Nobel, dia mengatakan hal tersebut. 好，我现在来告诉大家，这一个细胞它没有死，但是它有蛋白质在那边，有脂肪在那边，也有糖在那边。 也有燃烧的矿物质在那边。 Oke, sel yang tidak mati tersebut, organ yang tidak mati tersebut, dia tetap ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbo atau gulanya, dia tetap ada mineralnya. 但是没有氧气，所以它点一下就像火，啪一下熄掉，啪一下熄掉。 Tapi dia tidak ada oksigen, maka setiap kali terjadi pembakaran dia tek, mau nyalakan korek api, seolah-olah gitu, ya matilah, ya. Mau nyalain, matilah Bapak sekalian ya. Jadi dia tidak ada oksigen, jadi tidak bisa berlangsung untuk mempertahankan panasnya. 好，这个时候糖先发酵。 Pada saat tersebut gula mulai bereaksi. 各位知道发酵吗？ Anda tahu bagaimana namanya terjadi fermentasi? Gula akan terjadi fermentasi. 发酵就是它开始产生热量。 Gula tersebut dia akan terjadi pembakaran dia sendiri.
它从33.5度开始往上爬。 Dari 33,5 dia mulai naik suhunya. 各位做过那一种蔬菜水果让它发酵吗？ Oke, Anda pernah awetkan sayur-mayur seperti kimchi gitu? kimchi 知道吗？ Itu tahu kimchi? OK，kimchi 就是发酵出来的。kimchi itu karena akibat dari fermentasi. kimchi 要再把那个瓮盖得紧紧的，空气不能跑进去。kimchi itu harus terbuat daripada guci dan ditutup dengan tanah liat dan sebagaimana ada satu oksigen pun masuk ke dalam tersebut, akhirnya dia terjadi fermentasi sendiri. 发酵只发生在没有空气，也就是没有氧气的情况下才会发酵。 Fermentasi bisa terjadi kalau suhu ruangan tersebut tidak ada oksigen sama sekali. 好，现在这一个细胞没有氧气，但是它有材料，这个材料开始发酵了。 Karena dia tidak oksigen, tapi dia ada bahan dasarnya dan dia juga ada pemantiknya, makanya dia mulai terjadinya pembelahan sel atau fermentasi kita istilahnya. 它本来温度一直下降，往死亡走了。 Pada awalnya dia akan menuju suhu yang rendah dan akan mati. 现在开始发酵，让它又走回来。 Sekarang terjadi fermentasi dan dia suhunya naik lagi. 但是各位，它一直升到35度就升不上去了。 Dan akhirnya dia sampai 35 derajat Celcius dan tidak akan naik lagi. Lalu menjadi apa, Bapak sekalian? 因为发酵没有办法像燃烧一样产生足够的热量。 Karena fermentasi beda dengan yang kita terjadi 36,5 derajat Celcius. 好，现在这一个细胞用发酵让它 survive 下来了。 Jadi sel tersebut secara tidak langsung dia pun menjadi hidup mandiri, ya, dan dia bisa hidup dengan 35 derajat Celcius. 所以它经过最严重的缺氧没有死。 Jadi dia melewati satu tahap yang sangat susah tanpa oksigen dan dia masih bisa hidup. 所以它不会死了， Dan dia tidak akan mati selamanya. 因为它不需要氧气了。 Karena dia tidak perlu oksigen lagi. 所以当它长大过了3到5个月的时候，它分裂变 Setelah 成 35 tahun kemudian, 35 bulan kemudian, 分裂变成2个， dia akan berubah menjadi 2, 这2个都不需要氧气。 sama-sama juga tidak perlu oksigen. 再过3到5个月，再分裂变成4个， 35 bulan kemudian menjadi 4, 这4个都不要氧气了， dan tidak perlu oksigen sama sekali. 因为祖先传给他的是不用氧气的。 Karena leluhur dia mengajarkan dia hidup bisa tanpa oksigen. 所以这8个变成16个、32个、64个、 Iya, 128 8 jadi 个， 16, jadi 32, 64, 128, 200, ya kira-kira begitulah. 他们都不会死， Dan mereka tidak mati. 因为他经过最重要死亡的唯一因素缺氧，他都没有死。 Karena melewati tanpa oksigen pun dia tidak mati dan selamanya dia akan mati. Tapi akan menjadi apa, Bu sekalian? 科学上给他一个名字叫做 immortal cell。 Di ilmiah mengatakan itu adalah sel immortal, ya, tidak mati. Wah, kayak dewa, Bu sekalian, ya. 好，死了就算了，但是不死就严重的问题来 Kalau 了。 mati itu udahlah selesai, Bu sekalian. Yang tidak mati itu yang pusing, benar, Bu sekalian. 这是一个器官，这是一个器官，它这个细胞本来长在这里， Ini adalah sebuah organnya, mungkin awalnya ada yang tidak mati, selnya cuma di sini. 只是你没有办法给它氧气，所以它逼不得已变成用发酵活下去。 Karena Anda tidak memberikan oksigen, maka dia menggunakan ilmu fermentasi. Akhirnya dia hidup kembali. 所以3到5个月它变2个，再3到5个月它变4个，然后8个、16个、32个、64个，一直下去。 Makin hari makin bertambah, membelah diri, jadi makin lama makin gede, dan akhirnya menjadi. 各位，但是他有邻居，旁边都有邻居。 Dan dia juga mempunyai tetangga-tetangga, Bapak sekalian. 他这2个、4个、8个、16个都住在一个位置上。 Oke, mereka walaupun berkembang biak membelah diri, tapi mereka selalu menyatu, ya, menjadi satu kesatuan. 如果你的爸爸妈妈跟你现在一起住，应该 OK。 Kalau seandainya papa mama Anda tinggal serumah sama Anda, seharusnya nggak masalah.
祖母没有死掉，也跟你一起住。 Kalau seandainya kakek dan nenek belum meninggal dan tinggal bareng sama Anda, mulai masalah. 曾祖父、曾祖母也 Kakek 没有 nenek 死掉， buyut 也 kalau 跟你 masih 一 belum 起 meninggal 住。 tinggal bareng sama rumah Anda, kepala mulai pusing. 你们家可能是3房2厅， Mungkin rumah Anda adalah 3 kamar, 1 living room, 1 dapur. 但是可不可以住64个人？ Apakah bisa tinggal 64 orang? 可以住，可以不可以住128个人？ Bisa tinggal 128 orang? 还要继续下去啊！ Bisa tinggal 256 orang? 所以全部挤在一起， Dan semuanya berentetan menjadi satu. 所以我们就给他一个名字，叫做“哎呀，看起来是肿起来的啦 Akhirnya kita lihat, oh ini kok organnya menjadi bengkak ya, menjadi bengkak, menjadi bisul. ”。那我们又给他一个名字，叫做“瘤”啦。 Akhirnya kita namakannya tumor, Bapak sekalian. 那好，现在它就变肿瘤了。 Akhirnya dia menjadi tumor di tubuh kita ini. 肿瘤我们不太会怕，但是现在不知道谁发明一个字让我们很害怕。 Oke, kalau tumor jinak kita nggak takut. Kalau dia berubah menjadi jahat, apa kata dunia? 好，各位，所以癌症的起因是因缺氧。 Ya, itu yang kita nama bahasa kerennya adalah kanker, Bos sekalian ya. Bukan kantong kering, Bos sekalian ya. Kalau kantong kering dengan visol kita bisa beresin, Bos sekalian ya. Kalau kanker itu repot ceritanya, Bos sekalian ya. 所以科学上的名词，那一个用燃烧来取得热量的叫做 citric acid cycle。 Oke, ya. Udah dijelasin oleh beliau dengan nama citric acid cycle ya. Oke. 那个用发酵得到热量叫做 lactic acid cycle。 Oke, ya kalau gunakan dengan fermentasi tanpa oksigen namanya lactic acid cycle。lactic acid。 Kira-kira begitulah Bapak sekalian. Karena saya tahu kita sama juga nggak ngerti Bapak sekalian ya. OK， 一个叫做柠檬酸系统，一个叫做乳酸系统。 Oke. Itu namanya satu sistem, itu sistem keasaman, satu adalah sel yang lebih basah, kira-kira begitu. OK， 好，所以那一桶金鸡，如果不小心还没有发酵好，就被你把它打开。 Seandainya kimchi tadi, ya kita bicara kimchi, dan dia fermentasinya belum sempurna dan Anda belah atau pecahkan, 那里面就会烂掉， dan di dalamnya akan membusuk, 就会坏掉。 akan rusak. OK， 好，也就是说，一个 tumor 在那边，如果我把氧气打进去， Dengan kata lain, kalau ada memiliki sebuah tumor di sana, dan Anda bisa gunakan sebuah cara untuk memasukkan oksigen ke dalam tumor tersebut, 那个癌细胞就会死光光。 maka tumor tersebut akan mati. 所以治疗癌症的方法很简单， Jadi untuk mengobati kanker itu sangat gampang. 但是不简单的是，你怎么样把氧气送到那一个细胞那 Yang 里？ tidak gampang itu adalah bagaimana Anda memberikan oksigen masuk ke dalam tumor tersebut. 那我们就要看看我怎么样让血液循环能够通。 Oke, maka dari itu harus kita gunakan pertama adalah bagaimana untuk membuat peredaran Anda lancar dulu di tubuh ini. 所以刚才我给大家描述一个健康的理论，叫做365的健康密码。 Tadi beliau memberikan kita satu angka 365 untuk kesehatan. 现在我接着要告诉大家的就是这个健康密码，它仰赖的就是血液循环。 Jadi poin kedua untuk bisa hidup sehat selain harus mempertahankan 36,5 derajat Celcius adalah sistem peredaran Anda senantiasa harus lancar. 我们的血液循环其实是一个非常巧妙的一个动力。 Sistem peredaran kita sebenarnya sebuah transportasi yang sangat-sangat unik sekali. 科学家用方法去计算我们的血管到底有多长。 Para ilmuwan mengukur sistem peredaran kita sebenarnya berapa panjang sih? 他们无法算出来， Mereka tidak bisa menghitungnya. 就用过
估算的方法算出来说，差不多有10万公里了。10万公里。10万公里。Okay. Dan akhirnya secara virtual mereka menghitung lebih kurang 100.000 kilometer, Bapak sekalian. Sistem peredaran yang ada di dalam tubuh kita ini, baik Anda tinggi maupun rendah, gemuk maupun kurus, lebih kurang 100.000 kilometer sama, Bapak sekalian. 10万公里，你跟我都不会相信。 Nah, kita pun tidak bisa percaya kok bisa gitu banyak sih, gitu panjang sih sistem peredaran di dalam tubuh kita ini. 因为地球绕一圈4万。 Nah, karena putaran bumi satu kali cuma 40.000 kilometer. 所以10万公里就是地球要绕2圈半。 Oh, kalau gitu dia sistem peredaran kita bisa putar bumi ini 2,5 kali. 所以10万公里它其实是一个形容词。 Nah, sebenarnya 100.000 kilometer itu adalah sebuah perhitungan kasarnya saja. 这是很长很长的意思。 Intinya sangat panjang. 但是我们心脏的动力， Tapi denyut jantung kita 很小， sangat kecil. 凭这个心脏的动力是不够把血液这样压缩，让它跑一圈。 Sebenarnya dengan detak jantung kita yang kecil itu tidak mungkin akan membawa sel darah merah kita membawa oksigen keliling 100.000 kilometer ke seluruh tubuh kita ini. 它其实我们心脏的动力只是一个启动的力量。 Sebenarnya denyut jantung kita itu hanya sebuah pompa untuk memulainya saja. 是靠着血管的弹性，然后启动那个脉动。 Oh, jadi menggunakan pembuluh vena kita ya supaya di sistem darah kita ini bisa mengalir dengan lancar seluruh sel-sel darah merah ke seluruh tubuh. 那个脉动是哈莫尼的脉动，它会越来越放大。 Maka sistem darah kita ini akan makin lama makin membesar supaya gampang untuk dialirkan oleh seluruh sel darah merah kita dan gampang untuk dilewatinya kalau tidak tersumbat. 而且呢，只是动脉， Nah, itu hanya karena pembuluh darah vena saja. 动脉会从大动脉、支动脉、小动脉为血管。 Oke. Maka darah yang keluar dari jantung kita ini akan masuk ke dalam pembuluh darah besar kita, masuk ke pembuluh darah sedang kita, akhirnya masuk ke pembuluh darah kecil kita, sampai pembuluh darah terkecil pun semuanya bisa dialirkan oleh sel darah merah kita ini. 好，心脏的动力是一样，但是里面的成分就会影响流动的状态。 Walaupun denyut jantungnya itu sama, tapi yang dihasilkan ingredient di dalamnya akan membuat beda sekali. Dia bisa mengalirkan seberapa jauh darah di tubuh Anda ini. 刚才我们讲说，这个血管是要把蛋白质、脂肪、糖、维生素、矿物质、微量元素送到全身每一个地方。 Tadi kita mengatakan bahwa sel darah kita ini harus membawa protein, lemak, gula, dan sistem pembakaran kita yaitu mineral dan vitamin untuk sampai ke setiap sel-sel di tubuh kita ini. 其中有一个很重要的元素，就是蛋白质，它会跟脂肪合在一起。 Yang paling penting itu adalah protein sama lemak dia akan menjadi satu. 这个合在一起的东西，我们把它叫做胆固醇。 Begitu menjadi satu, kita kenal dengan kolesterol. 但是胆固醇是一个名词，它实际上是由脂肪加蛋白质合起来的。 Kolesterol itu hanya sebuah istilah. Sebenarnya kolesterol itu kalau dibelah, itu adalah gabungan antara protein dengan lemak. 那脂肪多一点，蛋白质少一点，它就呈现的样子就是松松的、轻轻的。 Kalau seandainya proteinnya lebih banyak, lemaknya lebih dikit, maka otomatis dia akan ringan dan gampang dibawa oleh seluruh tubuh kita ini. 那个是我们身体非常重要的一个原料。 Karena ini adalah salah satu bagian dari tubuh kita yang sangat penting, ingredient sangat penting. 我们全身有70兆个细胞，这么多。 Di tubuh kita terdapat lebih kurang 70 triliun sel. 这个70兆的细胞每一个细胞的外面那一层